Belajar bahasa Arab sikit ya. Bahasa Jawi lah sebenarnya. Bahasa Jawi zaman dulu kan. Sekarang ni bahasa Melayu. ABC, bahasa Jawi. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, da, cha, pada. Jadi jangan lupa kita lalik kat sini kan, menulis bahasa Rumi, Rom. Belong to Rome. Okey. Orang Melayu pergi Mekah, orang panggil orang Jawa, orang Jawi. Datang daripada sebelah pulau Jawa kan, orang Jawi. Okey. Dia tak tanya berjawi ke belum berjawi kan, dia tanya orang Jawi, orang Jawi ataupun orang bukan Jawi. Okey, maksudnya orang Melayu. Jadi bahasa Jawi adalah bahasa Arab sebenarnya. Okey, alif ba ta. Jadi kita jangan lupa untuk mendekati, kerana ia akan memudahkan kita membaca Al-Quran dan juga mempelajari makna Al-Quran Al-Karim. Al-liqa, fa iza laqitumul ladzina kafaru. Al-liqa ialah muqabalah. Pertentangan, jumpa face to face. Bukan duduk jauh, A duduk sini, B duduk sana, berlaku peperangan. Bukan gitu. Sekarang ni perang saraf lain. Tapi peperangan yang dimaksudkan fa iza laqitumul ladzina kafaru. Kerana kalau iltaqa maksudnya jumpa je. Jumpa bolehlah, jumpa tanya khabar dan sebagainya. Tapi yang dimaksudkan dengan al-liqa di sini ialah seperti yaumul liqa, tidak difahami melainkan ianya adalah liqaul harb, perjumpaan peperangan. Itu peperangan. Perjuangan, pertentangan dalam peperangan. Wa darbur riqab, fa darbur riqab hatta idza thkhantumuhum. Darbur riqab dalam bahasa Arab kita panggil kinayah. Yang yu'abbiru biha 'anil qatl. Yang dimaksudkan dengan daraba dalam bahasa Arab adalah pukul. Macam pukul gini aja, pukul. Kalau pukul gitu bukan perang lah pula kan, tegur menegur jadinya. Darbu yang dimaksudkan adalah al-qital. Orang Arab dia guna kinayah, bahasa yang dipinjam, dibuat bahasa berlapik lah. Senang kita nak kata bahasa berlapik, tetapi memaksudkan maksud yang kuat, iaitu al-qital, bunuh membunuh. Perang memerangi yang melibatkan pertumpahan darah. Sawa'un kana bid-darbi am bit-ta'ni fil qulub bir-rimah aw bir-rami bis-siham. Sama ada kita guna pelbagai cara yang ada dalam peperangan, nak guna pedang ke, pedang samurai ke, guna tombak ke, guna anak panah dan sebagainya yang ada pada waktu itu, tools untuk berperang, maka ianya membawa maksud yang sama, darbu ar-riqab. Itu maksudnya. Hatta idza askhantumuhum fashuddul wathaq. Kalimah al-iskhon, Iza askhantumuhum, daripada kalimah sa, kha dan nun. Al-masdar dia al-iskhon, bermaksud al-ghalabah. Maksudnya bila kamu berjaya mengalahkan mereka dengan cara tadilah, dengan kalau pedang bunuh, pancung leher, ataupun guna tombak, guna senjata tajam dan sebagainya. Dan kalimah yang penting yang akan melibatkan hukum di sini ialah ada dua, iaitu al-man. Al-man di sini yang bermaksud melepaskan tawanan ataupun mengambilnya sebagai hamba. Al-istirqa maksudnya. Kerana sebab apa? Man berarti pemberian. Beri peluang lah. Tak buat apa-apa, tak sentuh maksudnya. Tidak melakukan perkara yang boleh mencederakan mereka. Jadi pilihan pertama al-man, imma mannan ba'du wa imma fida. Ada dua kan. Jadi al-man erti dia positif. Tawanan ni dibuat sebagai tawanan perang yang baik-baik dijaga, tidak dilepaskan
sama ada dibuat sebagai hamba ataupun melepaskan secara tanpa syarat. Yang kedua al-fida. Bagi bawah, bukan al-fada. Al-fida melepaskan tawanan bi'iwadi min malin au mubadalah. Mesti ada mubadalah, mesti ada pertukaran. Takhlis al-asir min al-asri bi'iwadin min malin au mubadalatin bi asra min al-muslimin fi yadi al-adu. Jadi lawan muslim pada waktu itu, orang kufar pun mereka memang menawan, berjaya menawan tawanan-tawanan. Jadi tawanan yang berjaya ditawan oleh tentera Islam ini dibuat pertukaran. Ini pun berlaku kan dalam peperangan di Palestin misalnya. Bila dilepaskan seorang hanya seorang kapten dia kan, corporal sergeant kan, hasilnya ialah berapa ratus ataupun ribu sampai ribu mungkin dilepaskan tawanan-tawanan yang telah lama, dah 5 tahun, 10 tahun dah ditawan. Kawan ni pun 4-5 tahun juga ditawan kan, bertahun-tahun, sehingga keluarga dia buat petition menentang kerajaan pada waktu itu. Dan ini adalah pemahaman fiqh daripada ayat-ayat seperti inilah yang menjadikan umat Islam yang sedang berperang dengan orang-orang kafir, menjadikan ia sebagai asas untuk melaksanakan pertukaran al-asir, tawanan peperangan. Mereka memang berada dalam suasana peperangan. Kita tak boleh kata sabarlah, sabar orang Palestin, jangan buat apa-apa, tak payah berperang, jangan menumpahkan darah dan sebagainya. Tak sesuai fiqh seperti itu, fahaman seperti itu tidak sesuai, kerana keadaan mereka memang mereka ini dibuat sasaran untuk memusnahkan mereka, akidah mereka, supaya orang Yahudi mendapat tanah Palestin yang sebenarnya bukan asal tanah mereka pun. Tetapi itu adalah dakwaan-dakwaan dengan bersandarkan kepada sejarah-sejarah lama, masa para anbiya yang diutuskan daripada Bani Israel memang bermukim di sana, menetap di sana dan menyebarkan dakwah di sana, maka mereka ingin kembali dan balik ke kawasan tersebut. Itu saja. Padahal sejarah Islam, tamadun Islam memperlihatkan betapa pada zaman sebelum Salahuddin Al-Ayyubi mengambil tanah Palestin pun suasana pengikut-pengikut akidah bukan hanya Islam, bahkan pelbagai hidup dalam keadaan aman tentera. Tetapi kerana rencana untuk musnahkan Islam, maka mereka melakukan perkara sedemikian dan diambil balik oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ataupun yang kedua, al-manu al-fida tadi kita sebut dengan mubadalah. Tetapi dalam ayat ini al-mannu didahulukan. Quddimal manna 'ala al-fida tarjihan lahu li'annahu a'wana 'ala imtilaqi dhamir al-mamnun 'alaihi liyusta'mal bidzalika bighaddihi. Jadi al-mannu itu didahulukan dulu, iaitu melepaskan tawanan bersyarat atau tanpa syarat. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi disambung ayat ini, fa imma mannan ba'du wa imma fida. Apa maksud ba'du sini? Al-ba'du maksudnya ba'dul isqal. Dan al-isqal dipilih oleh Ibn Ashur, Tahir Ibn Ashur di sini, artinya adalah al-ghalabah, itu kemenangan. Bila kamu berjaya membunuh, bila kamu telah berjaya membunuh. Taqyid. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengikatkan kedua-duanya, menyebutkan al-mannu wal fida dalam kalimah yang dekat-dekat ni? Ianya adalah supaya ada kaitan. Ada kaitan yang memaksudkan bahawa al-man wal fida dua-duanya adalah mubah, diharuskan.
untuk memilih. Okey, dua-dua disebut di situ, sama ada Amirul Jaish ataupun ketua peperangan nak memilih cara yang boleh memberikan keuntungan sesama kepada tentera Islam sahaja, ataupun memberikan juga peluang kepada lawan ataupun musuh Islam pada waktu itu untuk adanya al-mubadalah ataupun pertukaran, tawanan peperangan. Wazalika maukulun ila nazari amir al-jaish, dan pilihan tersebut diberikan, diwakilkan untuk diputuskan oleh ketua yang mengetuai peperangan. Pada waktu itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwa zahirul ayah wal aslu adamun nasakh. Kenapa? Karena di sini nak disebutkan juga bahawa Amir al-Jaish tersebut, ketua panglima peperangan Islam ini, mereka boleh memilih sama ada opsi yang pertama atau kedua, bergantung kepada maslahah. Maslahah daripada salah satu daripadanya, seperti mana sebagai contoh baginda Rasulullah SAW sendiri melakukannya pada Ghazwah Hawazin. Dan kita tahu bahawa bila berlakunya peperangan bermula daripada Uhud, Badar, Khandaq dan peperangan yang seterusnya, kita tahu selang-seli peperangan tersebut berlaku juga penentangan dan juga keinginan ataupun perancangan serangan daripada pihak-pihak musuh, iaitu Banu Israel, Yahudi-Yahudi yang berada di Mekah. Dan Yahudi-Yahudi sama ada yang bersekutu atau tidak bersekutu pada waktu itu, mereka ini sebenarnya pada masa yang sama yastahzi'una, mereka telah memperlekeh-lekehkan tentera Islam. Maka sebab itulah baginda Rasulullah seperti dalam ghazwah peperangan Hawazin berlaku. InsyaAllah kita akan sebutkan sekejap lagi. Okey,